Dalam siri 1, kami melihat kepada insiden tanah runtuh di Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas 17 Februari lalu yang didakwa ada kaitan dengan aktiviti mengorek pasir. Kesannya ada, namun setakat mana runtuhan yang berlaku benar-benar berpunca daripada aktiviti ini? Benarkah pemegang lesen tidak patuh syarat yang ditetapkan? Ikuti siri kedua, pasir untuk pembangunan atau kemusnahan. Banyak pihak enggan terus menuding bahawa aktiviti korek pasir jadi punca kepada runtuhan yang berlaku. Saya tidak mahu membuat jangkauan yang tidak berasas, tetapi buat masa sekarang saya sebagai ahli Parlimen Pasir Mas, saya minta supaya kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat semuanya bekerjasama untuk membuat postmortem apakah sebab sebenar ia berlaku. Tetapi buat masa sekarang saya minta supaya semua aktiviti menggali pasir, semua aktiviti untuk ambil pasir ini semuanya dapat dihentikan buat sementara waktu di seluruh pesisir Sungai Kelantan sekitar Bandar Pasir Mas ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur Pengangkutan dan Utiliti Kelantan, Dato' Azami Mohamad Noor, juga tidak menolak aktiviti pengambilan pasir sebagai salah satu faktor, tetapi ia bukan penyebab utama. Kita masih lagi mencari punca sebenar yang berlaku itulah. Mungkin kita tidak nafikan bahawa mengorekan pasir itu salah satu daripada faktornya, tapi ia bukan merupakan faktor penyebab utama. Sebab itu pihak GPS sekarang menyediakan laporan forensik untuk menentukan faktor sebenarnya apa yang berlaku. Senang katanya ada aliran air bawah tanah, air daripada parit yang kita tak selenggara lama kan. Tapi itulah kita tak boleh menyatakan bahawa faktor pengorekan pasir itu merupakan faktor utama, penyebab utama, sehingga kita boleh dapat laporan secara detail. Bagaimanapun, jika lihat semula, tidak semua daripada lebih 70 pemegang lesen mengorek pasir di Kelantan perlu mengemukakan laporan hydraulik kepada kerajaan negeri. Syarat kerajaan negeri bagi konsesi kepada beberapa masyarakat, dia kena menyediakan laporan hydraulik. Hydraulik report, dia kena ada. Yes, dia kena ada. Cumanya yang pengusaha kecil ni, sememangnya lah. Tak adalah untuk pengusaha kecil ni hampir lebih kurang 70 lebih lah. 73, 75. Dia orang ni daripada dulu pun dia buat secara kecil-kecilan, tidak memerlukan hydraulic report. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi Hijau dan Alam Sekitar Kelantan, Tuan Muhammad Saripudin Tuan Ismail, hanya pengusaha yang melakukan aktiviti mengorek pasir melebihi 20 hektar perlu mengemukakan laporan alam sekitar. Namun yang pastinya, aktiviti manusia terhadap alam sekitar mampu memusnahkan mereka sendiri. Apabila pasir itu telah runtuh ataupun orang kata rebak, maka ia akan mengurangkan kapasiti sungai untuk menampung air lebih banyak. Jadi besar kemungkinan banjir mudah berlaku apabila musim tengkujuh. Cuma sekarang ni mungkin kita tidak menghadapi musim hujan yang begitu ketara. Macam baru-baru ni di hulu, di tempat yang tidak pernah kita sangka akan berlaku banjir pun akan berlaku banjir. Sebabnya kerana mendapan pasir. Ya, daripada aktiviti-aktiviti penggunaan tanah yang tidak terkawal, tak semestinya pengawetan pasir tetapi juga penebangan hutan dan seumpamanya. Perkara ini boleh menyebabkan pendapan pasir yang tinggi ataupun siltation. Jadi benda itu akan menyebabkan banjir. Mungkin undang-undang kecil di setiap negeri perlu diteliti semula apabila ia melibatkan alam sekitar. Aktiviti pengorekan pasir ini sebenarnya ada undang-undang ataupun undang-undang kecil khususnya di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah yang menentukan bagaimanakah pasir itu harus diambil. Berapa banyak pasir yang boleh diambil. Kalau dia tidak mengikuti SOP ataupun undang-undang yang telah ditetapkan, memang salahlah. Dan di merata Malaysia ni kita dapat lihat aktiviti-aktiviti pengambilan pasir secara haram. Bukan saja tak ikut prosedur tetapi secara haram tanpa pengetahuan pihak tertentu, kerana sungai ini ialah hak kerajaan, tidak boleh diambil begitu saja. Kita nak buat struktur dalam sungai pun tak boleh, di tebing sungai pun tak boleh kecuali dalam jarak tertentu. Manusia dan alam saling memerlukan untuk kesinambungan hidup. Jadi sampai bila hal ini mahu dipandang remeh kerana alam tidak akan bersimpati dengan manusia apabila ia sendiri sudah mulai penat.